Akan tetapi alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Faid Hafizuddin secara live. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hadirnya ulama ke tempat kita. Kerana hadirnya ulama itu adalah tahaya kullu ardin tanziluna biha ka'annakum fi biqa'il ardi amtaru. Hadirnya ulama itu ialah seumpama curahan hujan yang mencurah membasahi bumi dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang hijau. Begitulah hadirnya ulama ke tempat kita adalah untuk mencurahkan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh penceramah kita pada malam ini dapat menyinari hati sanubari kita insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis sepenuhnya kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin untuk menyampaikan ceramahnya. Fadhil syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wasyukru lillah ala ni'matillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya telah memberi nikmat yang paling agung oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang mukmin, yaitu dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada diri-diri mereka itu orang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah ke atas mereka itu orang mukmin dan menyucikan hati-hati mereka itu orang mukmin dan mengajarkan Alkitab, yakni iman, dan hikmah, yaitu syariah. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak membangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita manusia berada dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Sadaqallahu maulana al-azim. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Azwan yang kami ta'zimi, kami hormati Al-Fadil Tuan Guru kita Baba Yusri selaku pengasas Pondok Riyadhus Shalihin Sungai Bayur, dan para asatizah yang lain, para guru, para ustaz, para alim ulama, para habaib, kalau ada yang tidak mungkin saya boleh sebut satu persatunya, namun tidak sedikit pun merasakan kekurangan hormat saya kepada beliau-beliau yang tersebut. Para hadirin semua, kita masih lagi dalam menyambut Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang jasa besar dunia dan akhirat, zahir dan batin. Kalau ibu bapa kita sahaja yang melahirkan kita dan membesarkan kita, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur
anishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir. Supaya kamu syukur kepada aku dan kepada dua ibu bapa kamu. Ini kan lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itulah kita berhimpun pada malam ni tidak lain tidak bukan kerana sama-sama nak menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi nikmat yang paling agung, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis sahih Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, kata dianya Sayyidina Muawiyah menceritakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin, yakni min ashabih. Satu harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah menuju kepada halaqah. Halaqah ni makna perkumpulan bulatan yang dibuat oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ma ajlasakum, kenapa ataupun apa sebakkah kalian semua duduk berkumpul beramai-ramai begini? Lalu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in menjawab, qalu, jawab oleh mereka itu sahabat, jalasna nad'ullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lidinihi wa manna alaina bika. Jalasna, kami duduk ni ya Rasulullah, nad'ullaha, kami berdoa pada Allah, wa nahmaduhu, dan kami puji akan Allah. Kenapa kami berdoa pada Allah dan kami puji akan Allah? Ala ma hadana lidinihi, kerana Allah Ta'ala berikan hidayah, petunjuk kepada kami untuk masuk agama Allah. Nah, jadi kita ni dapat Islam ni Allah, nikmat yang paling besar dah tu. Nah, alhamdulillahillazi ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Nah, segala puji hak Allah Ta'ala belaka. Allah Ta'ala yang memberi nikmat iman dan Islam. Dengan kedua-dua tu nikmat yang paling besar dan cukup memada dah dengan dua nikmat iman dan Islam tadi. Bahkan kita dapat Islam ni ialah dengan cara taba'an li abawai. Nah, keturunan. Salah satu daripada ibu bapanya masuk Islam, maka anak yang belum balik automatik Islam. Nah, apatah lagi kita bukan salah satu ibu bapa, sejak daripada tok nenek lagi. Nah, Islam. Ini satu nikmat yang sangat besar. Sahabat Nabi dapat Islam direct dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh cobaan, ujian, dugaan, perjuangan, pengorbanan, penyiksaan dan sebagainya. Maka sahabat Nabi duduk berkumpul ramai-ramai ketika itunya nak puji Allah Ta'ala, nak berdoa pada Allah Ta'ala, nak syukur pada Allah Ta'ala kerana nikmat diberikan petunjuk di dalam agama Islam. Wa manna alaina bika ya Rasulullah, dan kami duduk ramai-ramai ni nak syukur pada Allah Ta'ala kerana nikmat yang paling agung Allah Ta'ala bagi kepada kami, iaitu dengan diberikan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itulah ayat yang saya baca tadi, Allah Ta'ala dia sebut laqad mannallah. Nah, kalau nikmat yang biasa-biasa boleh saja Allah Ta'ala kata laqad an'amallahu 'alal mu'minin. Nah, sesungguhnya telah memberi nikmat oleh Allah ke atas orang mukmin. Tapi Allah Ta'ala tidak guna an'ama. Nah, Allah Ta'ala guna perkataan manna. Perkataan mana tidak digunakan melainkan pada perkara yang besar-besar.
nikmat yang tinggi-tinggi, nikmat yang hebat-hebat. Maka karena itu laqad mannallahu, sesungguhnya telah memberi nikmat yang paling agung, nombor satu paling hebat oleh Allah alal mu'minin, di atas orang mukmin, orang beriman, orang percaya dengan Allah Ta'ala. Iaitu apakah nikmat nombor satu paling agung tersebut? Idh ba'atha fihim rasulam minhum, iaitu dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada tolak bandingnya nikmat, nak dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Itulah nikmat nombor satu yang patut kita kena rasa dalam jiwa kita. Mujurnya ya Allah memberi pada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni tak mungkin ada sekarang ni. Tak mungkin berkumpul seperti ni. Tak mungkin pakai serban, pakai jubah, berbaju Melayu tutup aurat. Ibu-ibu kita berkerudung tutup aurat. Seperti ni. Kenapa kita dapat seperti ini? Karena Nabi Muhammad SAW. Kalau tanpa Nabi Muhammad SAW, pondok ni pun tak wujud. Pondok Riyadhus Shalihin ni pun tak wujud. Madrasah mana-mana pun tak wujud. Universiti mana-mana pun tak wujud. Fakulti pengajian agama mana-mana pun tak wujud. Tapi wujudnya semua ni kerana wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu patut benar kita ingat kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuannya kita mengadakan Maulidur Rasul. Inilah tujuan besar kita mengadakan Maulidur Rasul. Nama program nak letak nama ihtifal bi Maulidin Nabi pun boleh. Ceramah maulud pun boleh, cinta Rasul pun boleh. Tok Bayu berselawat pun boleh. Sungai Bayu berselawat pun boleh. Pondok Sungai Bayu, tu cinta Rasul, letaklah nama apa pun, intinya tu ialah apa? Nak pupuk hati kita tu kembali rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh alimu auladakum bihubbin nabi, ajari anak-anak kamu dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anak-anak, jangan kata anak-anak, kita sendiri pun bagaimana nak cinta ke Nabi kalau kita tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pepatah Arab dia sebut al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu thamarah. Kenal itu ialah pokoknya, hasil daripada pokok tu buah-buahnya ialah cinta. Itu pepatah Arab. Pepatah orang tua-tua Arab. Pepatah orang tua-tua Melayu kata, tak kenal maka tak cinta. Sama lebih kurang. Jadi kalau kita nak cinta, kena kenal. Nak kenal, kena belajar. Bagaimana nak kenal tapi tak mau belajar? Jadi daripada belajar itulah hasilnya kenal. Daripada kenal, terbitnya cinta. Daripada cinta itulah baru membangkitkan diri kita untuk ittiba, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Qurannya Allah Ta'ala kata, qul, katakanlah hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika benar kalian kata cinta pada Allah. Orang mukmin ni memang kena cinta pada Allah. Wallazina amanu asyaddu hubbalillah, orang mukmin ni orang yang bersangatan cinta pada Allah. Kalau benar kalian cinta pada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka ikutlah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak ikut Nabi kalau kita tak cinta? Bagaimana kita nak cinta kalau kita tak kenal? Dalil kata tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang bercakap kata Nabi Muhammad tak ada apa dah dengan kita, dia supaya posmen je. Mari hantar surat balik. Macam posmen mari hantar surat kelik, tak ada apa-apa hubungan kita dengan dia. Itu tanda kata orang tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak bercakap pula jenis ada serbai juga, ada berjanggut juga, ustaz juga orang panggilnya.
Tapi dia kata mana? Nabi Muhammad popos meh mari atas surat gelik. Ada apa hubungnya dengan kita? Nah, ini orang bercakap lagu ni. Itu tanda tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pos meh mana wajib kita kena nama dia ada? Ada pos meh mari atas surat ke rumah kita tu kita pergi tanya nama apa awak ni? Bank apa? Mok nama berapa? Lahir di mana? Tinggal di mana? Bini berapa ekor? Anak berapa ekor? Ada tanya lagu tu. Tak ada 2-3 soalan yang tak apa ke pos meh begitu. Nah, tak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tak kenal namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Aminah bin Wahb, lahir di Mekah. Nah, umur 40 dapat wahyu, Isra ke Palestin, Mi'raj ke langit, hijrah ke Madinatul Munawwarah. Tak tahu lagu tu wafatnya di Madinatul Munawwarah. Berdosa boh terkadanya tak sah iman kita. Nah gitu ni, tak sah iman. Wasif jami'ar rusli bil amanah wasidqi wat tablighi wal fatanah. Sifatkan olehmu akan para nabi rasul tu dengan siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kita mengaji dalam ilmu tauhid. Nah, qismus tsani apa? An-nubuwat, ar-risalah, kerasulan dan kenabian. Wajib pula kita kena tahu 25 orang rasul, Adam, Idris, Nuh, Saleh ila akhir. Hingga kalau kita tanya, "Hei, Nabi Adam ni siapa?" Wajib kita kata, nabi lagi rasul. Nuh tu siapa? Nabi lagi rasul. Ibrahim tu siapa? Nabi lagi rasul. Kalau tanya Ibrahim tu siapa? Tak tahu pok hing mana, tahu. Dosa. Bahkan boleh pupu nah terkadang. Nah, baki lagi Nabi kita Muhammad SAW kena lebih lagi daripada Nabi-Nabi lain. Nisbah kita kenal dia. Kenapa? Karena kita kenal Nabi-Nabi lain itu melalui Nabi kita Muhammad SAW. Tanpa Nabi Muhammad SAW tak mungkin kita kenal Adam, Idris, Nuh, Saleh ila akhir. Nah itu. Sebab tu dalam kitab Faridatul Faraid disebutkan Muhammadur Rasulullah umpama lautan, la ilaha illallah, satu titik daripada lautan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Segala benda yang kita dapat dalam agama ni semuanya daripada Nabi Muhammad sumbernya. Kullu ma hadatsa fil islami yu'tabaru bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berlaku di dalam Islam diiktibarkan dari kerana lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Maka jangan kita kata Nabi Muhammad sepopo semeh. Nah, bila dah bagi surat Quran ni kak balik klik, tak ada apa hubungan dengan kita. Ini orang panggil su'ul adab ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahat adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wujud Nabi, wujud kita di dunia, terhubung dah hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah wujud dah di dunia, kita belum lagi wujud di dunia, terhubung hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah intiqal di alam barzakh, nah, dan kita telah diwujudkan oleh Allah Ta'ala di atas muka dunia, tetap hubungan kita tidak putus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi apabila ditiup sangkakala yang kedua, nah, dibangkitkan kita balik daripada kubur kita masing-masing, nyata zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mananya? Ketika mana di alam arwah, ketika mana Allah Ta'ala tanya alastu bi rabbikum wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika mana Allah Ta'ala ambil perjanjian, penyaksian dengan seluruh zuriat anak Adam, ruh-ruh kita semua ni termasuk habislah, karena kita ni cucu cicit ciak Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika tu Allah Ta'ala firman sekira-kira kalam yang boleh dipahami oleh makhluk, Allah Ta'ala tanya alastu bi rabbikum, adakah aku ni ialah Tuhan kalian semua? Hei roh-roh manusia. Maka roh yang mula-mula jawab pertanyaan Allah, istifham daripada Allah Ta'ala. Nah, istifham takrir dia panggil, nak ambil penetapan, ialah roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, bala syahidna, bahkan kami menyaksi bahawasanya engkaulah Tuhan kami. Nah, itu. Maka seluruh roh-roh manusia yang lain jawab sebagaimana jawapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bala syahidna, pakak jawab habis. Maka karena itulah Nabi Muhammad dengan kita Abul Arwah. Nah, bapak roh dia panggil. Wa Adam Abul Jasad. Tu Adam tu ialah bapak jasad. Bahkan ketika mana tu Adam alaihi salam jadi dah sebagai manusia, dan ketika mana berlaku orang panggil tu makan buah khuldi di pokok himtah tu. Nah, setelah mana tu Nabi Adam alaihi salam minta ampun dengan Allah Taala. Ini orang panggil hasanatil abrar sayyiatil muqarrabi. Bukanlah orang panggil dosa seperti kita, tidak. Para nabi itu maksum. Nah, tu mustahil pada akal, pada adat, pada syarak melakukan dosa. Tak ada. Nah, jadi kalau dalam Quran kata wa asa adamu rabbah, bermaksiat oleh Adam akan Tuhan, itu bukan makna asa dengan makna bermaksiat. Asa dengan makna nasiah, lupa oleh Adam akan Tuhan. Itu maksud. Jangan kita pergi kata ada setengah-setengah orang mengajar kata para nabi itu pun buat juga maksiat hakikiyah. Nah, itu lari daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Nah, tu para ahli sunnah wal jamaah sepakat dah, para nabi, para rasul tidak mengerjakan dosa. Pahwari kalau dalam Quran adalah hadis cerita kata ada orang panggil melakukan kesalahan, itu mimbabil hasanatil abrar sayyiatil muqarrabi. Maka hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak Sahihain, dan Imam Al-Hakim kata hadis ni di sisi dia sahih, di sisi dia tu sahih, di sisi orang lain kira orang lain punya komentar lah. Nah, di sisi Imam Al-Hakim hadis ni sahih. Mana? Yaitu yang diriwayat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita lamma tarafa Adam khati'ah. Tak kala mana Nabi Adam tu mengakui orang panggil khati'ah dia. Nah, tu kesalahan dia. Qala Adam, lalu Nabi Adam kata, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lama ghafartali. Nah, ya Allah, ya Tuhan, aku minta dengan hak Nabi Muhammad, karena itulah mu mengampunkan aku, hei Tuhan. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada Tuhan Adam. Nah, Tuhan tanya tu bukan Tuhan tak tahu. Yang kata, oh Tuhan pun tanya juga, tak tahu juga Tuhan. Kapih lalu kalau etikot lagu tu ni, kapih lalu Tuhan ni bersifat dengan ilmu. Nah, tu Pak Tuhan tanya apa? Nak supaya kita yang tak tahu tu tahu. Itu. Kaifa arafta Muhammad, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan. Nah, walam akhluqhu, bagaimana hei Adam boleh kenal Muhammad tu? Nabi Muhammad tu mengenal buana hei Adam, padahal aku belum ciptakan lagi dia dalam bentuk manusia. Nah, lalu Nabi Adam cerita, li'annaka ya Rabbi, kerana engkau lah hei Tuhan, lamma khalaqtani biyadika, tak kala mana engkau jadikan aku dengan kudrat engkau, wa nafakhta fiyya min ruhika, dan engkau tiupkan dalam jasadku ruh engkau, rafa'tu ra'si, aku angkat kepala aku, fara'aitu ala qawaimil arsy, maka aku lihat pada tiang-tiang arsyir rahman, maktuban, tertulis pada tiang-tiang arsyir rahman, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Adam kata, aku tengok di tiang-tiang arah tu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alim tu, maka aku pun ketahuilah, annaka, akan bahawasanya engkau ya Rabb, lam tudif ila ismika, ila ismika, tidak engkau sandarkan kepada nama engkau, illa, melainkan ahabbal khalqi ilaika. Nah, melainkan makhluk yang paling kamu cintai. Itu. Lalu Allah Ta'ala jawab kepada Nabi Adam, sadaqta ya Adam, engkau tu benar wahai Adam, karena mu minta dengan haknya Nabi Muhammad itulah aku ampunkan kesalahan kamu. Nah,
laula Muhammad, kalau tidak kerana Nabi Muhammad, ma khalaqtuka ya Adam, tidak aku jadikan engkau wahai Adam. Imam Al-Hakim kata hadza hadisun sahihun, ini hadis ni sahih di sisi dia. Nah, dalam hadis yang lain Tuhan kata, nah, khalaqtud dunya wa ahlaha liyu'arrifahum maqamaka wa manzilataka indi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ahlaha. Aku jadikan dunia dan penduduk dunia ni li'u'arrifahum, nah, supaya mengenal mereka itu maqamataka wa manzilamataka indi. Kedudukan engkau, pangkat engkau di sisi aku. Kalau tidak kerana engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak aku jadikan dunia dan penduduk dunia. Itu artinya Nabi Muhammad itu sangat dekat hubungannya dengan kita. Belum kita tu dijadi dan dia pun dijadikan sebagai manusia, telah pun berhubung ruh kita dengan ruh dia. Maka kerana itu Nabi Muhammad Abul Arwah, nah, bapak ruh kita, bapak ruh kita. Karena itu isteri-isteri Rasulullah tu ibu-ibunda kita. An-nabiyyu aula bil mu'minina bi anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nah, Nabi itu yang paling utama di atas diri orang mukmin, nombor satu sekali. Dan para isterinya Nabi itu ialah ibu-ibunda kita orang mukmin. Kenapa? Karena Rasulullah tu ayahanda rohnya kita. Nah, itu. Jadi Rasulullah sebelum daripada dijadikan, kita sebelum dijadikan, telah pun terkait hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana Rasulullah itu telah wujud, kita belum dijadikan oleh Allah, telah berhubung dah Rasulullah dengan kita. Mana ketika mana Rasulullah balik daripada satu peperangan, sahabat tengok Rasulullah tu menangis. Nah, lalu sahabat tanya, atabki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau menangis? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Lalu Rasulullah kata, wadidtu anni lakitu ikhwani, aku rindu nak jumpa dengan saudara maraku. Saudara maraku Rasulullah sebut. Lalu sahabat kata, bukankah kami ni awalaisa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ni saudara kau ya Rasulullah? Kamilah saudaramu ya Rasulullah. Rasulullah kata, antum ashabi, kalian ni sahabat-sahabatku. Pas siapa saudaramu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, orang yang tak pernah berjumpa dengan aku tapi beriman dengan aku kenal namanya, nama mak pak dia, nama tok nenek dia. Itu Rasulullah. Nah, pendaftaran negara ni tak ada lagi membukukan, merekodkan kehidupan kita, data latar belakang kita. Tapi Rasulullah tu mampu rindu pada kita sehingga mengalirkan air mata dan kenal nama kita, ibu bapa kita, tu nenek kita. Tak boleh tanding kita. Kita pula Rasulullah ni hak wujud dah. Banyak kitab-kitab ulama karya beribu kitab tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih ramai yang belum kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sebatas fardu ain tu dipanggil makrifat ammah. Kita mengaji dalam usuluddin dalam sifat 20 tu lah. Itu makrifat ammah. Maka kalau kita kenal Nabi Muhammad sekadar makrifat ammah, maka mahabbah pun mahabbah ammah. Nah, mahabbah yang umum, mahabbah syarat sah bagi iman. Orang tanya, cinta tak ke Nabi? Wajib jawab cinta. Kalau kata kawan tak cinta ke Nabi, kafir lah dia dah. Nak jatuh kupu tak cinta ke Nabi, wajib jawab cinta. Nah, cinta Nabi cinta. Tapi sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah tu tahu apa hak ada dalam rumah. Kita tu tahu gapo hak ada dalam perut kita, dalam hati kita. Betul ke tak aku cinta? Nah, kau lafaz mulut saja, hak lafaz mulut hak wajib dah. Maka hak orang panggil cinta, sebenar-benar cinta tu duduk dalam hati, mahabbah tu duduk dalam hati. Itu dia panggil mahabbah khasah. Maka bagaimana nak jadi mahabbah khasah? Mesti daripada makrifat yang khasah. Kenal Nabi Muhammad tu dengan secara khusus. Tidak memada dengan hak fardu ain, pergi mengaji lagi ilmu-ilmu tentang Nabi Muhammad hak tidak fardu ain.
Mana? Seumpama Syama'il Muhammadiyah, Siratun Nabawiyah, Dalailun Nubuwah, Khasaisun Nabi, Khasaisun Nabawiyah, Khasaisun Nubuwah. Itu. Ngaji lagi ilmu-ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumpama Syama'il Muhammadiyah, tentang kesempurnaan akhlak dan rupa paras, rupa bentuk kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dihipung oleh ulama. Setengah daripadanya Imam Tirmizi sendiri buat kitab nama Syama'il Muhammadiyah, dihipung ke hadis-hadis tentang kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pihak tabiatnya dan kejadian tubuh badannya. Sayangnya kita kurang mengaji itu. Sedangkan tentang Nabi Muhammad dalam kubur bila kita mati, disoal oleh muka nakir itu tidak dengan soalan seumpama soalan lain. Soalan lain tanya sekali je, man rabbuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka, tu tanya Tapi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya dua soalan. Wa man nabiyuka, siapakah nabimu? Dan kemudian dibawa datang suratu Muhammadin, gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, man hadzal rajul, siapa laki-laki ni? Ya, kalau kita tak biasa dengar hadis Nabi cerita tentang rupa bentuk Nabi lagu mana, kulit Nabi warna apa, rambut Nabi panjangnya bagaimana, tubuh Nabi tinggi pendeknya lagu mana, tak ada nak jawab kita. Siapa kata? I don't know. I don't know. Kena tak apa kamu kena akil situ. Itu. Maka kerana itu tidak boleh kita ambil ringan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurun ke-6 ulama tengok manusia semakin jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuatlah program memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama yang duduk di kurun yang ke-6, seumpama Al-Hafiz Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Iqtida' Siratal Mustaqim disebut fata'zimun bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wattikhadhuhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas lahum ajrun 'azim li husni qasdihim wa li ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Taymiyah, mengagungkan hari kelahiran Nabi dan menjadikan dia perayaan yang bermusim. Ya Rabiul Awal ni pun, walau tidak Rabiul Awal, Rabiul Tsani masih lagi hawa dia tu terasa, bahangnya masih terasa lagi. Dua maulud lagi. Kalau pondok mula Rabiul Awal ni cuti, Rabiul Awal ni cuti sebab apa? Hidup orang kampung situ baca berjanji, orang duk jemput budak untuk pakai pondok. Zanji rumah orang tu, zanji rumah orang ni dak tu ni. Hidup zaman dulu, zaman ni tak tahu dah. Kalau kita di Selangor tu memang tak ada lah. Rumah ke rumah. Hak masjid surau tu tak ada hak lah. Ada lagi. Hak rumah ke rumah. Kalau di Kelantan, rumah ke rumah dulu. Punya makluk negak pagi, petang, tengah hari. Jenuh untuk pakai duk pergi berjanji rumah orang tu, rumah orang ni dah tu. Tu. Lah ni berjanji pun dia tak baca dah. Pakai 1 2 3 bangun selawat. 1 2 3 cak bangun sallallahu tu. Tu pakai duk tinggal dah. Meriahnya. Itu kata Ibn Taymiyah, wattikhadhuhu musiman, dan mengambil menjadikan perayaan tersebut tu perayaan bermusim. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, terkadang dikerjakan oleh sebahagian besar manusia. Kata Ibn Taymiyah, lahum ajrun 'azim, dapat bagi mereka itu pahala yang besar. Kenapa dapat pahala? Li husni qasdihi, kerana baik, elok tujuan niatnya. Wa ta'zimin Nabi, dan kerana membesar, memulia dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Ibn Taymiyah. Kenapa ulama ketika itu faham masalihul mursalah, maslahat ketika itu manusia ni semakin jauh dengan Nabi. Maka kena adakan program-program
yang boleh mengembalikan ingatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka dibuat. Jangan kita kata Nabi tak buat apa kita nak buat. Tu berat tak alai tu. Sahabat tak buat, tabi'in tak buat, tabi'ut tabi'in tak buat. Jadi saya cinta ke Rasulullah, saya pun tak buat. Sebab apa? Sahabat cinta ke Rasulullah, sahabat tak buat. Tabi'in cinta ke Rasulullah, tabi'in tak buat. Tabi'ut tabi'in cinta ke Rasulullah, tabi'ut tabi'in tak buat. Tanya dia balik, mu sahabat Nabi ke? Mu tu tabi'in ke? Mu tu tabi'ut tabi'in ke? Jauh dah kita ni berapa kali tabi' dah ni. Tabi'ut 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 tabi'ut, berapa generasi dah kita nak sapa ke tabi'ut tabi'in. Hingga tabi'in pun bukan serupa sahabat dah syarat dia. Syarat sahabat ni jumpa sekejap dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan iman, tu sahabat dah. Tu sahabat kenapa? Power cahaya Nabi tu sangat kuat. Tak disyaratkan tul muddah, panjang tempoh pertemuan dengan Nabi tu tak disyarat. Asal kata berjumpa dalam majlis majlis ta'aruf dia panggil, majlis yang saling boleh berkenal ketika mana Nabi sallallahu man laqiyan Nabi, mereka yang berjumpa dengan Nabi fi zamanin Nabi wa amana bihi wa ma ta'ala zalikal iman fahuwa sahabi. Itu sahabat lalu. Tak disyaratkan panjang tempoh berjumpa. Kenapa? Cahaya nur Nabi Muhammad ni sangat kuat. Jumpa sekejap pergi jihad mati syahid, sahabat. Tak ada mengaji banyak Nabi, sahabat. Tapi kalau tabi'in, tabi'in tak gitu Bukan jumpa dengan sahabat terus tabi'in. Dah. Disyaratkan lama masa jumpa dengan sahabat paling kurang setahun baru boleh diambil tabi'in ni. Gitu. Kalau jumpa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat Nabi hak lainnya sekejap aja. Lepas tu pakai pisah tak jumpa dah. Berapa 5 minit, 10 minit, bukan tabi'in. Syarat kena bergaul sampai setahun paling kurang baru boleh kata tabi'in. Tabi'ut tabi'in kau jauh. Pak kita kau jauh. Duk mana tak tahu kita ni. Itu. Jadi kita tu kena sedar diri. Rahimahullahu liman arafa biqadri nafsih. Allah Ta'ala merahmati orang yang sedar diri dia. Ni tak sedar kita mau lalu. Duk anggap diri supaya sahabat Nabi. Sahabat tawak molek, kita tawak molek agak ya. Pamu sahabat bila? Sahabat tak apalah nafas dia tu 24 jam Nabi Muhammad SAW. Siapa kalau sibuk busy sangat, tak sempat tengok muka Nabi tu gelisah sahabat. Tak boleh tidur sahabat. Balik kerja tak ada nak pergi masjid Nabi, tak ada nak tengok muka Nabi. Balik rumah tak boleh tidur. Balik kanan, balik kiri. Lah sekali bangun pergi rumah Nabi ketuk pintu tengok. Rasulullah kata, "Hang mana pucak molek?" Kata, "Tak boleh tidur ya Rasulullah." Tak boleh tidur ya Rasulullah. Duk teringat kata, hari ni sehari tak ada nak jumpa mu ya Rasulullah. Lagu manalah akhirat seksa kalau bangkit tidak sekali dengan mu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Al-mar'u yuhsyarul mar'u ma'man ahab." Dihipungkan manusia akhirat kelak berserta dengan siapa hak dia kasih, hak dia rindu, hak dia cinta. Itu. Tu. Maka berseri pula muka sahabat ada kelip boleh tidur nyenyek molek. Itu sahabat. Supaya satu hadis Anas bin Malik kalau tak silap. Satu hari Rasulullah duk cerita pasal kiamat. Rasulullah duk cerita pasal kiamat ni huru-haranya begitu begini. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui. Arabi dia panggil. Orang Arab Badui ni jenis tak tahu adab. Jenis kelolo orang panggil. Tebulah. Tak ada adab mana ya orang kampung dah Rasulullah duk cerita pasal kiamat gitu gini. Dia pun mari nengok. Rasulullah duk cerita begitu begini kiamat supaya betul-betul ada depan mata. Soalan mari muskilnya bila ada tu? Bila kiamat tu nak berlaku kata ni. Dia boleh angkat tangan mata sa'a ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pakak paling tengok ke Arabi tu, nak marah, tak ada adab. Duduk japuk Rasulullah cakap. Tengok. Sahabat pakak nak marah tengok. Apa tak ada adab ni? Rasulullah duduk tengah bersyarah, duduk tengah cerita pasal kiamat, tiba-tiba dia pergi japuk. Bila kiamat tu ya Rasulullah? Duk kecek saja tak jadi, bila tarikh tu tu anak gitu kalau bahasa kita kan. Agak biadab lah.
Atau sahabatnya pakat duk tengok nak marah belaka ke Arab Badui tu. Lalu Nabi tanya, ma'adatalaha, apakah bekalan kamu untuk hari kiamat? Yang mu tanya tarikh tu bila nak berlaku tadi. Jawabnya Arab Badui tu tak ada. Semaya tak banyak ya Rasulullah, puasa pun tak banyak. Nah, lepas tu adanya apa? Hubbullah wa rasulah. Cinta akan Allah dan Rasul Allah. Nah, lalu Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Mu akan bersama dengan orang yang mu kasih. Sahabat hak nak marah tadi tu jadi suka, paling suka sekali hadis ni. Nah itu. Sebab tu kita tu kadang-kadang yang duk marah sangat anak murid hak kelola ni. Anak murid hak terbulang. Kadang-kadang ilmu tu nak boleh wah daripada hak terbulang hanya. Nah, hak duk juru, duk nada kitab tunduk kadang-kadang tu bukan duk warak sangat moyok ngatuk. Nah, tunduk beradaknya dia. Ikut tu guru syarah gapo ya anggo belanja anggo. Nah, tapi ada orang ni tak dabik gapo duk menyandar dia ngangong. Tanya sikit ustaz. Kata ni. Macam nampak macam kuih ajar gitu. Tapi kadang-kadang ilmu tu nak uji melalui kuih ajar gitu. Hak jenis berjuru mana ni tak dapat mana. Kabar-kabar ngaji ke apa ni? Tahu gitu ya. Duk main akad baru tahu gitu tu. Dobik ke apa ni? Tahu aku tak tahu dobik ke apa. Tak kerti nak baca pula ada. Nah, atau ni juru berdoa. Jadi kita tu kadang-kadang jangan duk arah sangat orang hak Quran ajar sebab kadang-kadang ilmu tu nak uji ni melalui hak Quran ajar apa banyak. Macam tadi Arabi tadi tak ada Quran ajar lah orang panggil. Nah. Tapi sahabat hak nak marah ke dia tak adilah sekalinya apa? Tak ada hadis lain hak paling aku saya, hak paling aku suka. Ni hadis Nabi kata mu akan bersama dengan orang hak mu kasih. Itu. Tu. Jadi adakah kita tu benar-benar kasih ke Nabi? Itu soalnya. Nah, kalau kasih betul ke dalilnya cinta. Ala Nabi kata, la imana liman la mahabbatalah. Ketahuilah. Ala, ketahuilah Nabi kata, la imana, tidak ada kesempurnaan iman liman la mahabbatalah, bagi siapa yang tidak ada mahabbah, kasih cinta. Dan kasih cinta yang pertamanya ialah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Umar pernah dia ayat ke Nabi, ya Rasulullah, anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa nafsillati baina jambayya atau kama qala. Mula paling aku kasih kali daripada tiap-tiap segala sesuatu, mula hak paling aku kasih, melainkan diri aku hak ada dalam tubuhku. Maknanya aku nombor satu sekali aku sayang ke diri aku sendiri. Nah, nombor satu sekali aku sayang ke diri aku. Lepas tu Rasulullah nombor dua. Hak lain nombor lain tak apa. Nah, Rasulullah kata, hei Umar, la takunu mu'minan, tidaklah engkau tu benar-benar mukmin yang sempurna, mukmin yang sejati, hatta aku na ahabba ilaika min nafsillati baina jambaika, sehinggalah aku ni lebih mencinta daripada dirimu sendiri. Kena aku nombor satu, dirimu nombor dua. An-nabiyyu aula bil mu'minina bi anfusihim. Nabi kena nombor satu daripada diri kita. Diri kita kena nombor dua. Barulah Sayyidina Umar kata, wallazi anzala alaikal kitaba ya Rasulullah, demi Allah yang menurunkan ke atas engkau Al-Quran, la anta ahabba ilayya min nafsillati baina jambayya, sekarang engkaulah paling aku cinta lebih daripada diri aku sendiri. Jadi barulah Rasulullah nombor satu, aku nombor dua. Lalu Rasulullah kata, al-ana ya Umar tamma imanuka au kamula imanuka, sekaranglah wahai Umar, baru sempurna, baru lengkap iman engkau. Bila Rasulullah tu nombor satu kita kasih, kita cinta, kita sayang. Nah ni hak patut kita kena usaha. Sebab tu setengah-setengah tepatnya bukan hanya Rabiul Awal saja awak makluk. Ada buat makluk setiap bulan, dia panggil makluk bulanan. Nah, ada setengah-setengah tepat makluk mingguan. Nah,
Ada setengah-setengah tempat tiap-tiap majlis taklim dia pasti ada maklum. Nah, pasti ada maklum. Baca kitab pasti dia tutup dengan maklum. Kenapa? Nak latih mujahadah hati ni dipupuk rasa cinta kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi tak dihubungi Rasulullah dengan kita sebelum kita wujud. Rasulullah tu rindu kita sampai mengalir air mata. Kita pula Rasulullah telah wujud dah. Tak pernah sekali pun air mata kita mengalir kerana ingat ke Rasulullah. Itu terbalik kita. Nah. Lepas tu, ketika mana Rasulullah sudah intiqal, kita pula Allah Ta'ala jadikan. Adakah terputus hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana Rasulullah tak ada dah di alam dunia ni? Tidak. Tak putus. Nah, tengok dah. Mula-mula tadi ketika mana Rasulullah dengan kita belum lagi Allah Ta'ala buat. Ada dah hubungan kita dengan Rasulullah? Ada. Abul Arwah. Kita belajar dah dengan Nabi. Jawab bala syahidina. Ketika mana Rasulullah telah diwujud di dunia, kita belum wujud lagi. Rasulullah tu berubah dah dengan rindu kepada kita hingga mengalirkan air mata dia. Ketika mana Rasulullah tak ada dah di alam dunia, intiqal di alam barzakh, kita duduk di alam dunia. Adakah putus hubungan kita dengan Rasulullah? Tidak. Tak putus. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Itu. Ayat ni tak ada nasih mansuh. Tilawah pun kekal, makna pun kekal sapala ni. Apa Allah Ta'ala kata? Kalaulah mereka itu manusia melakukan kezaliman dengan dosa-dosa. Kita kan banyak dosa. Dosa zahir, dosa batin, dosa sengaja, dosa tak sengaja, kecil besar, hak kita tahu, hak kita tak tahu. Banyak dosa kita ni. Cuma boleh duk jumpa dengan orang ramai-ramai ni sebab tutup aib je. Tuhan bersifat dengan satar ni tutup aib kita. Orang pun tak tahu aib ambo lagu mana. Tutup. Bolehlah berjumpa dengan orang ke sana kemari tu ni. Oh, kalau Tuhan buka aib ke, jangan kata nak mari ceramah. Nak tubik di rumah pun malu. Luruh hai muka. Itu. Kita banyak dosa. Ja'uka, mereka tu mendatangi engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buat dosa banyak gapo semua sekali, kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Buat umrah ke buat haji, kena pergi ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak ada dalam perbuatan umrah, perbuatan haji, rukun ke fardu ke, tak ada ziarah Nabi Muhammad ni. Tapi kalau kita tak pergi ziarah, Nabi Muhammad kata kita ni nak menyakiti hati dengan dia. Man hajja wal umrata falam yazurni faqad jafani. Nabi kata, barang siapa yang beramrah, berhaji, tapi tak mari ziarah aku, dia kira nak buat umrah, nak buat haji ya. Nabi empos meng ayat kan. Atas surat klik ada Oh, berat tu orang lagu tu. Tak pergi Madinah ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pergi ke kubur Nabi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia mari ke Mekah buat umrah, buat haji, falam yazurni, tapi tak mari ziarah aku, kata Nabi. Faqad jafani, maka sesungguhnya dia ni nak buat menyakiti aku, nak balah dengan aku, nak buat musuh dengan aku. Kira. Maka sebab tu kalau kita pergi ke Mekah ada rezeki buat umrah, lebih-lebih lagi haji, jangan lupa kita pergi ziarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena fadilatnya dalam Quran sebut, ja'uka, mereka itu yang buat dosa, buat zalim tadi itu mendatangi engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaghfarullah, minta apa mereka itu akan Allah. Wastaghfara lahumur rasul. Ketika mana kita minta apung dosa kita dengan Allah Ta'ala di tepi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala kata Rasulullah pun minta apa juga untuk Allah Ta'ala bagi pihak kita. Allah Ta'ala, Rasulullah pun minta apa juga dengan Allah Ta'ala bagi pihak kita. Kena yakin itu, kena yakin. Kena yakin dalam hati kita kata bahawasanya Rasulullah minta apa juga dengan Allah Ta'ala untuk pihak kita ni.
Apa Tuhan kata? Lawajadullaha tawwabar rahima. Pasti kamu akan mendapati bahawasanya Allah Ta'ala Maha kasih belah pada hamba dia. Ayo tengok. Putus tak hubungan kita dengan Rasulullah? Tak putus. Bahkan setiap dalam semaya kita, sama ada tasyahud awal atau tasyahud akhir, kita ditarbiyah dengan tarbiyah wajib. Kalau semaya 5 waktu ni wajib. Apanya? Beri salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan? Assalamu alayka guna dengan dhamir mukhatab. Ada orang patutnya nak khitab. Nah, bukan guna dengan dhamir raib. Kalau orang tak ada depan, biasa guna dhamir raib. Nah, contoh kita pergi jumpa sayang kita, ki salah. Nah, kata mamak ki salah tu kamu. Kita pun jawab kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ke dia? Orang ada depan. Alaika wa alaihi wa alaihi salam. Guna dhamir raib. Nah, kenapa? Karena dia tak ada depan kita. Para Rasulullah ada depan kita? Tak ada. Tapi disuruh kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas engkau ayyuhan nabi, he nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu apa tu? Satu bentuk tarbiyah daripada Allah supaya Muhammadun hayyun fi qulubina. Nabi Muhammad tu senantiasa hidup dalam hati kita. Bahkan bukan setakat tu, Nabi pun berjanji. Nabi kata mana? Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Ma min ahadin, tidaklah mana-mana manusia yusallimu alayya, beri salam kepada aku. Tak kira manusia mana, duduk di benua mana, negeri mana, kapur mana, masjid mana, surau mana, di rumah mana. Tak orang semaya ni banyak. Nah, di masjid rata-rata, surau, musalla mana-mana rata kan. Pahala duduk pakat tak? Tok Imam dengan makmum beri salam ke Rasulullah dah. Nak Tok Imam angkat tangan 1 2 3 ramai-ramai buat kita dah. Assalamu alayka ada gitu? Tak ada. Nah, orang semaya sore, semaya jemaah, masjid mana, surau mana, tak kira waktu bila, puya mana, ketika mana, kalau dia beri salam pada aku, kata Nabi, ma min ahadin yusallimu alayya illa, melainkan raddallahu alayya ruhi, Allah Ta'ala pasti mengembalikan ruh kepada jasadku hatta aruddu alaihi salam, sehingga aku dapat balas setiap salam mana-mana manusia yang memberi salam kepada aku. Itu. Jadi sebab tu ketika mana kita beri salam ke Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, hati kitanya kena yakin kata Rasulullah di raudhahnya, di makamnya di Madinatil Munawwarah jawab salam kita waalaikumsalam. Yakin kita? Yakin? Tak sudah mari mikir kata Rasulullah jawab mana ramai ni beri salam ni. Cara apanya kulir ruhu min amri rabbi. Kata ni. Urusan roh tu urusan Tuhan. Nah, bukan urusan kita. Rasulullah tu duduk di alam barzakh. Nah, dengan rohnya tak ada duk kena pakai makan nasi, pakai baju, naik kereta, nah, duduk di bawah hukuk langit bumi dalam apa kitaran masa 24 jam sehari semalam, nah, sebulan 30 hari, nah, tak ada, tak perlu duduk gitu, tak ada. Tidak, kita yang duduk dalam bawah hukuk langit bumi ni, di bawah, orang panggil bawah hukuk langit bumi, di dalam suntuk masa. Suntuk masa, ada ketika, ada saat, ada minit, ada jam. Kita adapun Nabi duduk di alam barzakh tak ada dah. Nah, tak ada dah benda tu. Maka sebab tu kita tak seduk fikir, iya ke Rasulullah jawab. Jangan duduk ya ke yakin. Iya Rasulullah jawab. Nah, sebab tu almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, almarhum guru kami Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh, orang panggil Pak Suhamid Gunung,
Kalau bangun qiyam mahalul qiyam, selawat tu dia duduk penuh beradab. Nah, penuh beradab gitu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kenapa tu? Karena dia yakin, bertawajuh dia Rasulullah tu jawab salam dia. Ya Nabi salam alaika tu kan beri salam ke Nabi. Nabi jawab? Jawab. Saan dah jawab. Itu. Maka putus tak hubungan kita dengan Nabi SAW? Tak putus. Apatah lagi nanti bila kita mati dibangkit kembali dengan ditiup sangkakala yang kedua di padang mahsyar akhirat kelak. Di situ lebih nyata, lebih zahir apa? Hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku ni raja bagi sekalian anak-anak Adam. Bila nyata akhirat kelak. Dunia ni raja dah nabinya, sayyid dah. Tapi oleh kerana manusia ni ada hak gelap perut, ada hak buta mata hati, tak nampak kerajaan Nabi, kesayyidan Nabi. Gelap perut dia, hitam hati dia, nak buta basirah dia. Nah, akhirat esok tak ada siapa dia boleh ingkar. Semua akan nampak nyata apa? Kerajaan Nabi Muhammad, kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana? Iaitu ketika mana manusia ni pakak duk gi minta dengan Nabi tu, minta dengan Nabi ni syafaat. Nah, duduk di padang mauqif, Allah Ta'ala jemur manusia di padang mauqif. Ahli sa'adah tak sabar minta supaya Allah Ta'ala cepat-cepat buka mahkamah. Sebab apa? Nak dapat nikmat syurga hak sebenar. Nikmat pada mahsyar ni sedap dah. Nikmat di alam barzah sedap. Pada mahsyar sedap lagi. Syurga lagi sedap. Tak sabar. Cepatlah ya Allah, cepat. Ahli syakawah pun tak sabar tak? Kenapa? Seksanya teramat sangat duk pada mahsyar. Cepatlah ya Allah, kiralah amal aku dengan aku pun dengan aku gila tak tahan. Padahal dengan aku berat lagi. Itu. Nah, maka Allah Ta'ala tak hira. Nah, Allah tak hira. Diberi ilham kepada ruasa unnas, ketua-ketua manusia. Nampak pesen tu tak layak kita duk menajak ke dia direct gitu. Kena pergi jumpa dengan nabi-nabi nampaknya. Nah, jumpa dengan tu ada kata nafsi idhabu ila ghairi. Masing-masing dah gini weh. Nah, tak ada masa kawan nak cara kedai ramai-ramai. Sini. Pergi ke nabi lain. Nah, manusia ni pergi jumpa habis. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua para-para nabi tu jawab serupa tu lah. Hari ni masing-masing dah. Kalau tak ada nak cara ada mau pergi jumpa nabi lagi. Nah, hingga manusia tu jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapa dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, apa hak manusia kata kepada Nabi ketika tu? Isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isfa' lana, syafaatkan kami kepada Tuhan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah apa dalam hadis sahih Bukhari Muslim tu. Nah, dunia ni kalau kita sebut isfa' lana ya habibana. Oh, syirik ya. Syirik. Ada kan orang kata gitu kan? Ada dalam Facebook, ada. Syirik. Apa duk minta syafaat dengan Nabi? Minta syafaat dengan Allah. Tengok menata jahil kalau dah cakap. Nah, minta dengan Allah syafaat ni. Apa duk minta dengan Nabi Muhammad? Syirik itu. Tengok. Pada hari ada syirik. Syafaat minta dengan Allah. Patut Allah nak minta dengan siapa ni? Syafaat ni apa syafaat? Syafaat ni mana talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Nah itu ni. Talabul khairi, minta kebaikan, tuntut kebaikan, minal ghairi, daripada orang lain, ilal ghairi, untuk orang lain. Itu yang panggil syafaat. Maknanya minta syafaat dengan Nabi. Mana apa kita isfa' lana ya Rasulullah, syafaatkan kami ya Rasulullah. Mana kita minta Rasulullah tu minta kebaikan daripada Allah untuk kita umat. Talabul khairi minallah
ilaina. Nah, umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu makna minta syafaat. Kalau minta syafaat tu dengan Allah, lagu mana? Allah, syafaatlah kami ya Allah. Maknanya Allah Taala tu kita suruh dia minta kebaikan daripada orang lain. Siapa pula Tuhan lain pada Allah untuk kita? Peh dak ni weh. Baru tanya peh kat seje dah ceramah baru tanya peh kedua. Nah. Jadi orang kata minta syafaat dengan Nabi tu syirik, kena minta dengan Allah Taala direct, dia dah syirik. Gitu kan? Bapa dia syirik? Dah minta syafaat dengan Allah. Apa makna minta syafaat dengan Allah? Kita minta supaya Allah Taala tu talabul khairi minal ghairi ilal ghairi. Supaya Allah Taala tu minta kebaikan daripada orang lain untuk orang lain. Mana Allah Taala tu kena minta kebaikan daripada Tuhan lain untuk kita umat. Tu dah syirik. Apa dah? Jadi minta syafaat dengan Nabi Muhammad kena dah lah tu. Duk qasidah dia ngarik dia. Syafa' lana ya habibana. Betul dah tu. Syirik apa? Syafaatlah kami, hei kekasih kami. Apa syafaat kami? Minta Rasulullah tu talabul khairi minallah ilaina. Apa tu? Minta Rasulullah tu supaya Rasulullah minta kebaikan daripada Allah untuk kita. Betul lah tu, betul. Ni bahaya ramal ni dia tu ni. Hak jenis dak mengaji tapi Dah. Komentar juga dia dalam Facebook ke apa syirik. Sebab tu kita orang pondok ni lah sek-sek kena tubik ke masyarakat. Ngaji pondok niatnya untuk berbakti kepada bangsa. Dalam Quran sebut waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nah, Quran sebut gitu tak? Dia tafaqahu fid din waliyunziru qaumahum. Itu nasionalisnya Quran. Kata ni, kebangsaannya Quran. Waliyunziru qaumahum, supaya mereka berbakti kepada bangsanya, kaumnya. Memberi peringatan mana berbakti. Nah, ngaji pondok, habis pondok kelik, gak Kijo kedap layer itu ni, hapa alpio, jurumio, imriti, mata-mata ilmu. Habis dalam pelotok mengaji bukan main, susah. Daripada kulit ke kulit ngaji kita. Habis mengaji, klik tak mengajar. Nah, duk jadi kijo kedap layer. Patu siapa dia? Ya wi ngajar atas masjid. Ya wi mengajar atas masjid. Orang-orang supaya lepak wan hizam ya wi tu ya orang-orang lagu tu ngaji atas masjid dosa buat kita ngaji pondok lagu tu. Nah, kita orang ngaji pondok lah kena isi di masyarakat, masjid, surau, dewa-dewa mana, KJE, bukan KJE, dalam Facebook, dalam YouTube, kontennya kita orang pondok gitu. Ud'u ila sabili rabbika bil Facebook wal YouTube wal Twitter wal Instagram wal TikTok. Nah, itu ni. Nah, tapi mestilah hak kita mengaji, jangan hak kita tak mengaji. Faham tak? Sebab ada juga orang ni cepat sangat nak mengajar ke? Itu ni. Habis siap lagu tu. Hak kita mengaji. Ngajar hak kita mengaji. Jangan mengajar hak kita berasa kita reti. Nah, hak berasa macam reti ni, tuan-tuan semua ni. Nah, tu sebenarnya ada. Pada pendapat saya tuan-tuan, nah, orang yang mengatakan begini ni syirik ni, selalu dah syirik. Laju teh. Jangan ngajar hak kita mengaji. Jangan mengajar hak kita berasa reti. Karena terkadang hak kita berasa tu bukan belum tentu reti sungguh. Berasa aja reti, tak reti pun sebenarnya. Nah, Cirik ni tuan-tuan. Nah, kena mengucap balik orang tu orang ni. Jangan cakap gitu. Nah, ada yang kata orang tu kena mengucap balik. Sebab apa? Sebab suruh kaji balik. Habbatus sauda ni boleh tak jadi penawar bagi penyakit COVID. Inilah COVID, nanti COVID-19 ni lah. Itu duk pakai goni ke apa ni. Nah, dia kata kupu dah tu. Apa? Tak yakin dengan habbatus sauda. Habbatus sauda ni ubat penawar hak Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi SAW.
Jangan lagu tu. Nah, tu habbatus sauda, syifaun, apa adalah hadis sebut? Likul lida. Nah, jadi penawar bagi kul situ bukan kul jami', kul majmu'. Habbatus sauda tu jadi penawar bagi kebanyakan penyakit. Yang rasi, sekurasi dengan dia. Bukan semuanya ubat habbatus sauda, bukan. Ada penyakit ni ubat ni, penyakit ni ubat ni. Halah gitulah. Nah, tapi banyak habbatus sauda ni, penyakit boleh orang panggil penawar dengan dia. Yang menyembuh Allah Taala belaka. Itu lagu tu maksudnya. Nah, jadi bukan orang tak yakin dengan habbatus sauda. Dah. Cuma orang suruh kajian dengan penyakit hak terkini tu kena ke dak? Rasi ke dak? Jangan tu kita kata murtad, jatuh kafir dah orang ni. Tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laju sikit-sikit kafir selalu buat kita. Jangan. Nak sini. Tu lama jadi IC buat kita Daesh pula. Nah, kenapa? Karena terlalu tekstual. Teks ibarat saja. Tak faham makna daripada ibarat. Ini bahaya. Nah, macam vok-vok sebelah sana tu lah. Dia tengok ada orang kata ayat kursi ke 1000 dinar syirik. Kenapa? Karena Nabi SAW sabda, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung tangkal azimat, maka sesungguhnya benar-benar syirik ya. Tengok. Masjid ni muncul tak ada macam. Masjid ni tak ada sungguh, tak ada gantung ke apa budak ni. Ada juga. Ini bukan gantung gitu dah. Ada setengah-setengah kan ayat kursi ke berapa? Tu syirik. Bukan makna seperti itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan makna seperti itu. Perlu kita kena halusi. Itu Nabi bercakap tu sebagai ala sabilil ihtiyar, atas jalan nak mencermati. Nah, kalau kita gantung sebagai tafaul tabarruk, itu tidak menjadi syirik. Kita gantung ayat kursi 1000 dinar. Nah, kita menego rajin, kaya jutawan. Orang mari interview kita. Datuk, macam mana Datuk boleh jadi kaya? Apa jawab kita? Allah Ta'ala belakalah rezeki dia belaka bagi. Kayak gitu. Bukan Datuk macam mana Datuk boleh jadi jutawan ni? Mudah je ni. 1000 dinar ni dah mau kata ni beres lalu. Lihat ni. Tak ada pelik apa. Kalau gitu syirik sungguh. Nah, ada kita orang mukmin itu. Itu kata ayat 1000 dinar kau apa tafaul tabarruk ambil barakat je. Nah, hak beri rezeki Allah Taala. Nah itu. Para Nabi cakap gitu tu supaya kita tu jaga. Jangan jadi seperti itu. Macam kita makan Panadol lah. Cong ling long leng ting long long makan juga Panadol. Nah, Panadol hak jual tu tak ada Panadol muslim, Panadol non muslim, Panadol tu lah ke. Nah, pa makan kok mulut, semua makan kok mulut. Nah, kok acong makan kok mulut kita kena sumbat kok jobo. Ndak ada sini. Kenapa? Kena khalif, kena menyalahi. Tak boleh serupa dengan orang kafir. Orang kafir makan Panadol kok mulut, kita sumbat gi kok jobo kok mana ke asal jadi. Gitu ke? Dah, makan kok mulut juga. Sama dah. Sama. Hanya kata barang siapa makan Panadol maka sesungguhnya syirik dia. Orang mengaji jadi kejut tak? Tak kejut, relax Apa? Fi'luhu ka fi'lil musyrikin. Orang panggil tasbih baligh. Nah, tasbih yang dihazahara ada tu tasbih. Mana? Perbuatan dia sama seperti perbuatan acong tadi. Hakikat sama? Tak sama. Acong makan Panadol, memang Panadol yang menyembuh, Panadol yang menyehat, Panadol tu menolak penyakit, menghilangkan tu. Kita orang mukmin telah Panadol, Allah menyembuh. Makan Panadol selari tak sembuh lagi. Marah tak? Ni bakar dak kilat Panadol. Nah, tak Panadol menipu aku selari lah aku makan, tak sembuh-sembuh. Celaka sungguh, dibakar kilat Panadol. Gila kita. Dari sini bakar apa yang menyembuh bukan Panadol? Allah ya. Nah, tu orang mukmin. Jadi bercakap tu supaya kita tu jaga jangan sampai kita telah Panadol pun. Panadol inilah yang memberi sihat. Vaksin inilah yang menjaga kita. Dah. Vaksin inilah yang mematikan kita. Semua dah. Semua tu ikhtiar zawahir. Ikhtiar zahir saja itu. Nah, dah. Jadi kita orang mengaji pondok ni lah kena isi kontennya nanti. Ya. Jangan mengaji tak ada matlamat, tak ada biar gitu dah. Lepas tu siapa hendak mengisi dalam YouTube, dalam Facebook?
Bagi popo hok bengong-bengong. Nah, hok tolu-tolu, hok tadi syirik, kafir, bid'ah, sesat, masuk neraka semua. Senang gitu. Nah, mudah dia. Nah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, mudah ya. Semuanya kembali situ belaka. Nabi tak buat, okey, tak payah buat. Buat juga neraka. Senang. Padahal tak ada dalam Quran lagi tu. Quran kata apa? Wa ma apa dah? Dalam Quran sebut wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang dibawa datang oleh Nabi, maka kamu ambillah semampu kamu. Gitu. Manistata'kum. Nah, dengan semampu kita. Kita tak boleh nak tiru Nabi belaka. Nabi ni tak tinggal qiyamul lail. Semaya tahajud qiyamul lail tak tinggal. Aisyah kata radhiyallahu taala anha wa alaihi salam. Sayyidatuna Aisyah kata kan, Nabi ni senantiasa bangun semaya hatta tatawarramat. Hatta tatawarramat wa fi hatta tatafattarat qadamahu. Sehingga pecah tapak kaki Nabi. Sehingga bengkak tapak kaki Nabi semaya bangun semaya malam. Ha tengok. Pak kita boleh tak? Pecah tapak kaki, bekak mata. Bekak mata lah kita, bukan bekak kaki ni. Ha itu. Kitanya tak boleh nak bekak lah kaki, bekak mata apa tidur banyak. Wah, ngoak semua. Nak, pas tidur makan. Pas makan tidur. Lepas tu berok. Tu lah. Tak ada kerja buat hal lain. Tu kita. Rasulullah tu Allahu Akbar. Semangat semayang malam tu siapa pecah bekak tapak kaki. Itu. Boleh kita tiru? Tak mampu. Sehari tak kurang 100 kali taubat. Taubat bukan astagfirullah macam kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Dalam hati asyik khabu ke ai. Asyik gapo nak ke? Astagfirullah. Mulut astagfirullah. Perut tak ada an-nadmu wal azmu wal iqla, tak ada. Itu kita. Hingga ulama kata paling kurang kita ni nak masuk jumlah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat kasih cinta kepada orang yang banyak bertaubat. Paling kurang kita ni nak masuk dalam jumlah orang banyak bertaubat sehari 3 kali masuk dah. 2 kali taubat tak masuk. Sekali ya taubat sehari tak masuk tawabi. 3 kali, pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali taubat. 3, lebih pada 2. Masuk dah tu, jamak dah tu. Masuk orang yang Allah Ta'ala kasih. Paling kurang Rasulullah hak ma'asum liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu 100 kali sehari taubat pada Allah. Itu 100 kali sehari. Boleh kita? Hak banyaknya berasa tak ada dosa. Berarti ni, saya ustaz tak mana ada dosa. Suci, bersih, alim, ahli syurga. Berarti ni, kan kita rasa gitu kan? Serba dah besar janggut dah panjang, jubah pun melegek, pakai tokak pula gapo. Tak ada lah berasa nak taubat dengan Tuhannya. Itu kita. Boleh kita nak tiru Rasulullah satu kata? Oh, susah. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah tegah, hak tu jangan kamu buat langsung. Itu. Jadi Al-Quran itu tak kata wa ma lam yaf'alhu fantahu. Apa yang Rasulullah tak buat jangan kamu buat, tu tak ada Al-Quran lagu tu. Jadi sebab tu kalau ada kata apa gak duk buat benda hak Nabi tak buat, jangan buat apa yang Nabi tak buat. Tanya dia, Quran mana, hadis mana cerita lagu tu. Nah, saya kata ni kullu bid'atin dhalalah. Kullu situ jami' bukan kullu situ majmu', bukan jami', bukan semua dah. Nah, kebanyakan bid'ah tu. Sana itulah ulama bid'ah ada yang sayyi'ah, ada yang hasanah. Nah, kalau tengok perkara tersebut tentatif programnya ada dalil. Macam kita ni. Maulud ni apa? Maulud ni nama bagi satu program yang tentatifnya cerita tentang Nabi. Selawat ke Nabi. Puji Nabi. Jamu makan hak ngelah kali kena ada, kalau tak ada tak marilah boh. Nanti ni jamu makan kena tak ngelah, kalau tak awal-awal bukan setakat demo hak je dengar lagi tu kan ceramah pun kenyang tak boleh nak ceramah lah jawab dia. Nak tak wah ngelah. Lepas tu duk gelisah tengok je tengok muka ustaz, tengok je bila nak berhenti dia ni sejuk dah makan ni. Nah. Tu paling kurang tu orang panggil makluk tu. Cerita tentang Nabi. Ya dah.
Allimu auladakum bihubbin nabi. Nah, ada dalil tak? Ada. Selawat ke Nabi tak ada dalil? Ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada dalil ke? Aduh. Cuma kita ni kadang-kadang tak faham. Nah, tok khatib belum nak naik khutbah hari Jumaat hari ni. Biasanya tok bila pergi tu kat khutbah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita pun wah ngatuk nguak luah-luah masuk waktu tidur. Nah, atu berak samsing molek dengan Tuhan. Nah, tok bila tu nakal firman Tuhan. Hei orang mukmin, selawatlah olehmu atas Nabi, ucap salam olehmu atas Nabi. Kita nguak tidur. Tunggu nanti nu. Barakallahu li wa lak. Nak bangun dah, nak maya dah. Kayak gitu ke? Sebab tu kita orang pondok ni kalau pergi masjid Jumaat, kalau tok bila kata innallaha wa malaik, fuk kita kena selawat kuatlah. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allah biar orang kapal. Oh, wan orang pondok masuk satu babak warna telepih kuda. Dak, mung telepih kuda bukan aku. Aku tu perintah Tuhan. Dari sini, Tuhan suruh selawat tu bila tu nakal perintah Tuhan. Tapi orang kapal banyak orang tak faham. Dia kata ini penanda aras masuk waktu tidur. Dari sini. Tu. Kita lah kena memahamkan dia. Nah gitu. Sebab tu hamba kalau pergi Jumaat ke, tazkirah Jumaat ke, nah ataupun khutbah Jumaat, khutbah kedua. Khutbah kedua tu kadang-kadang orang tak faham gapo apa. Nah, Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat, baru dia tak ada tangan. Kau sebelum tu selawat ke Nabi, pakai duk senyap. Usah ke nak selawat, tak ada bodoh. Sebab tu kadang-kadang apa? Suruh. Mari weh, pakai selawat dulu ke Nabi ramai-ramai buat kita. Nah, kena royak lagu tu kalau kita jadi tok khatib. Sebab tak faham dia kata. Nah, ada dia. Khutbah kedua ke ada ke? Nah, Allah Ta'ala menyuruh kita dengan suruhan yang sangat besar, iaitu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita. Tu khatib sore duk selawat, makmum duk bawasnya, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kena ajak belaka selawat engkau perintah Tuhan tu bukan untuk khatib saja, dengan makmum-makmum sekali. Nah itu. Sebab tu kadang-kadang malah nak suruh kat walaupun makruh tok khatib ni makruh tak ada tangan. Tapi oleh kerana tak reti bahasa sangat, kadang-kadang kita tok khatib akak tangan juga. Barulah hak bau apa. Oh Allah, masalah. Hak baru ya apa? Nah, kadang-kadang kita kena buat kerja biar tak ceramah, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Nah, dilalatul fi'li aqwa min dilalatil qawli. Hai tu kan? Nah, perbuatan tu lebih kuat lagi daripada perkataan. Memang sungguh. Ya sebabnya memang orang kampung ni kalau tak ngaji tak ada. Ya tak ada. Tai ustaz duk baca kitab musalli kau gapo ya tak ada. Duduk kedai kopi sokok tunggu masuk isyak dulu. Nah. Isyak masuk masjid. Nah, ustaz lama sangat buat gini. Otromeng. Nah. Ya sendiri tak ada mengaji gapo. Nah. Kadang-kadang kita kena jadi orang itu jadi bengong, orang kampung jadi bengong. Sebab apa dia malah ngaji, kita buat dia jadi bengong. Contoh masa saya dulu jadi tok imam tarawih, masa budak-budak dululah. Jadi tok imam tarawih. Tok imam tarawih dulu bila siapa akak lapar, makmum semua pakai akak bongo balik. Tinggal tok imam, tok bila, tok siok 3-4 ekor tu lah. Sesah tu tak penuh dah. Nah, 20 rakaat. Hak lain pakai klik habis. Tanya buat apa? Tak gerak lapar juga ah. Nah, tak gerak. Padahal tarawih tu sunat. Semaya sunat ni duduk pun tak apa walau kita mampu berdiri. Betul tak? Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Benda kita tak boleh buat belakang, yang tinggal belakang. Tak boleh berdiri, pakai duduk selalu. Kayak bodoh lagu tu. Duduk boleh tak? Duduk. Sah tak? Sah. Masa tu saya tu terkata 3. Jadi lagu mana nak ya kau kapur tak wani nak ceramah budak 3.
Berani gapo kita bukan ustaz budak. Kata ni, lagu mana aku nak ayat kau gapo ni? Bahawasanya boleh. Semai tarawih duduk ni boleh. Mau tak mau esok kes tarawih. Daripada rakaat pertama sapalah witir 3 tu, 23 tu duduk straight. Oh gila ayat gapo dak ni. Apa kak duduk? Mana tu email tak ada suara bunyi. Sudah dia tanya, ustaz, apa kata tu email tak bang sakit lutut kata. Dak sehat molek. Dah apa tak berdiri? Tak bang. Dah tak boleh dah kata. Tidak tak boleh. Nampak dah. Tidak tak boleh. Nampak dah. Nampak dah. Nah, kata tak boleh tu kalau semaya insya. Hak wajib. 5 waktu hak wajib tu tak boleh lah, rukun mustaqil lah. Kalau semaya sunat ni mampu berdiri pun boleh duduk, boleh. Bukan sunat duduk, boleh duduk. Kurang pahala, tak ada hal ni, tak ada pahala terus. Duk makan coleng. Kedah kuak okok lem mulut kuak. Nah. Oh lagu tu kah? Oh ya. Lepas pada tu barulah lepas lapar tu tak lari dah, pakat duduk dah kau. Dah. Semaya 20 rakaat. Kadang-kadang kita kena buat lagu tu. Ni royak ke adik-adik klik kampung. Tengok pelak, tak kena. Nak royak tak tergamuk. We jadi bengong kalau royak kampung. Nak ni. Apa tu baru kita tegar. Ni. Tu lagu tu cara dia. Nah. Baik. Gapo dah nak cerita tak deh? Panjang dah aku pergi melalui pas ke mana tak tahu. Pas ke mereka mana. Nah. Apa tak deh? Jadi Nabi SAW satu ni. Apa tu? Selawat ke Nabi tak ada. Innallaha wa malaikatahu tu. Situ cubuca. Lari gi. Nah. Jadi ada dalil? Ada. Bukan tak ada dalil. Dia kata duduk selawat ngaruk tu dia kata. Selawat pelik-pelik, tafrijiyah lah, selawat dalail khairat lah, selawat syib. Selawat ni kena ikut hak Nabi ajar. Tu. Ada kau duk cakap gitu? Sahabat nak selawat ni tanya Nabi, kaifa nusalli? Ada. Goyak ke dia sahabat tanya lagu mana nak selawat tu, selawat dalam semaya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, sahabat tanya, kaifa nusalli alaika fis salati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kami nak selawat kepadamu dalam semaya ya Rasulullah? Tu Rasulullah ajar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ataupun selawat Ibrahimiyah. Adapun memberi salam, ammas salam, adapun memberi salam, kama alimta, sebagaimana engkau telah ketahui, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Adapun selawat di luar semaya, itu memang dianjurkan kita reko selawat hok molek-molek, hok cantik-cantik. Sebagaimana Abdullah bin Umar, satu orang sahabat Nabi yang sangat kuat ikut sunnah Nabi. Sekarang ni kalau tanya orang siapa dia paling kuat ikut sunnah Nabi, jangan duk royak lah kata dia tu boleh. Ya, challenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni ikut siapa ke hak sunnah. Apa? Jibiliyah pun dia ikut. Sunnah Nabi hak jibiliyah mana? Nabi jijak di mana, Nabi berjalan cara, style, tunduk di mana, habis dia tiru. Nabi tunduk sebab ada dahai kayu, dia tunduk itu. Bila Rasulullah dah wafat, tak ada dah kayu tu, dia tunduk juga. Itu. Orang tanya, mana tunduk tiba-tiba? Kata Rasulullah mula jalan, tunduk. Aku tunduk. Tunduk Rasulullah walaupun ada kayu, dahan pokok, tapi tunduknya aku kerana tunduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuat. Sehingga ulama fiqhnya kalau tak jumpa hadis perbuatan Nabi bagaimana, ambil di perbuatan Abdullah bin Umar. Mana antara lain, angkat tangan takbir 4 semaya maya. Angkat tangan takbir 7, takbir 5. No, semaya sunat Idul Fitri, Idul Adha. Itu tak ada dalam hadis Nabi angkat tangan. Nah, kalau kita ada angkat tangan ke, tanya, mana perbuatan Nabi ada tak? Tak ada. Ulama kata sunat angkat tangan. Ambil di mana? Ambil daripada perbuatan Abdullah bin Umar. Kenapa? Beliau sangat kuat mengikut jejak langkah Nabi. Tak mungkin Abdullah bin Umar angkat tangan tanpa melihat Nabi mengangkat tangan. Nah, ketika semaya maya dengan semaya Idul Fitri, Idul Adha. Setara tu kuat ikut sunnah Nabi, kata Abdullah bin Umar, "Idza shallaitum ala Rasulillah fa ahsinu salata alaihi." Apabila kamu nak selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu reka selawat hak comel-comel. Nah, disuruh
faham daripada hadis ni lah ulama reka selawat-selawat ni. Mari orang lah ni kata apa duk selawat pelik-pelik, tafrijiyah lah, anwariyah lah, dalail khairah, ngabidah belaka ni mengarut. Hak karut tu dia, bukan ulama tu. Ulama buat tu ada anjuran dia. Nah, ada tengok. Ada dalil, ada selawat. Puji Nabi ada dalil tak? Ada dalil. Satu hari Rasulullah masuk dalam masjid. Para sahabat tu bangun nak hormat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kerana tawaduknya Rasulullah suruh duduk. Terus bangun kata. Sahabat kerana betul taat Rasulullah suruh duduk belaka. Melainkan seorang sahabat namanya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia seorang tak duduk, bangun berdiri, cegak. Nah, dia kata Hasan, duduk. Rasulullah suruh duduk. Tak saya aku nak berdiri. Nah. Bila Rasulullah lalu depan Sayyidina Hasan bin Thabit, Sayyidina Hasan bin Thabit ni seniman, orang seni. Dia zaman Nabi tu ada dah seniman. Bukan Piramli ni baru je ada seniman, bukan. Zaman Nabi tu ada dah seniman. Sahabat-sahabat Nabi kaki penyair, penyanyi. Nah, bahkan masjid Nabi tu Nabi buat pentah untuk penyanyi-penyanyi. Penyair-penyair. Ada karya baru kau gapo nak deklarasi, naik atas pentah tu. Itu Rasulullah meraihkan kepada seniman-seniman, penyanyi-penyanyi, penyair-penyair. Antara lain Hasan bin Thabit. Bila Rasulullah lalu depan Hasan bin Thabit, dengan secara spontan dia menyanyi. Dia kata mana? Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlus salimu yara hadzal jamal wa la yaqum. Berdirinya aku untuk kekasihku ialah kewajiban hukumnya ke atas diriku. Meninggalkan kewajiban itu perkara yang tidak benar. Tak semaya subuh, makluk kuat subuh tak semaya. Tak betul lah tu, bengong lah tu dia ni. Tu. Nah, ajibtu liman lahu aqlus salim. Hairan aku melihat orang yang mempunyai akal yang sejahtera. Yara hadzal jamal wala yaqum. Tapi dia lihat kecantikan Allah Taala jadi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berdiri dia menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah tak? Dah. Nabi senyum, Nabi pun pergi sterik. Artinya memuji Nabi dalam bentuk qasidah, syair, itu sunnah takririyah. Gitu dah. Sunnah takririyah. Jadi sunnah ni bukan hanya hak Nabi buat. Kita orang Melayu ingat sunnah ni hak Nabi buat. Dah, tak semestinya begitu. Sunnah ni ada 3. Ada benda hak Nabi tak buat tapi Nabi kata, dia panggil sunnah qauliyah. Ada benda bukan Nabi kata tapi sahabat cerita Nabi buat. Sahabat kata Nabi buat gitu, Nabi buat fi'lu kaza wa kaza, contoh. Orang panggil sunnah fi'liyah. Ada benda hak Nabi tak kata, Nabi tak buat, tapi sahabat yang kata, sahabat yang buat. Sama ada di depan Nabi atau di belakang Nabi. Kemudian diberitahu kepada Nabi, tapi Nabi tidak mengingkari, maka itu dikatakan sunnah takririyah. Jadi duk qasidah, duk puji Nabi dalam bentuk madaih, itu sunnah. Sunnah apa tu? Sunnah takririyah. Nabi tidak tegah, Nabi tak buat, Nabi tak kata, tapi sahabat kata, sahabat buat, sahabat menyanyi depan Nabi, puji Nabi banyak. Nabi tak marah, Nabi tak tegah. Tidak kata melampau dah ni sabit ni. Apa duk kata lagu ni ke saya? Saya tak suka lah, jangan. Tak ada hadis kata itu. Cuma Nabi peringat, la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Jangan memuji aku seperti mana puak Kristian puji akan Nabi Isa anak laki-laki bagi Maryam. Jangan supaya tu jangan. Mana? Qalatin nasara al-masih ibnullah. Kata puak Kristian, Isa tu ialah anak Allah, ataupun salah satu daripada Allah, ataupun ilmu Allah hak cabut daripada zat Allah jatuh ke bumi jadi Isa. Tu jangan kata itu. Lain pada tu puji, tak apa. Selagi mana puji tu duduk di bawah abduhu wa rasuluh, hambanya Allah dan utusannya Allah,
puji gilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tu. Nah, tu tengok. Ada dalil? Ada. Dan jamu makan. Ada dalil tak? Ada Quran, ada wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa athira. Hadis kata it'amut ta'am, buat jamuan makanan. Jadi segala hak kita buat dalam perbuatan maulid ni semuanya ada dalil. Maka semuanya diterima dalam Islam. Termasuk dalam mafhum hadis Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fa huwa maqbulun. Itulah. Nah, hadis Nabi kan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa mardudun. Nabi kata barang siapa yang mengada-ngadakan di dalam urusan agama kami ini perkara yang tidak ada dalilnya dalam agama kami, maka tertolak. Mafhumnya mafhum mukhalafah dia panggil. Mafhum yang sebalik, mafhum sebalik. Nah, mafhum ada mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, mafhum mutabaqah. Nah, mafhum mukhalafahnya apa? Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini. Nah, tu. Tapi benda hak bukan ditetapkan oleh syarak lah. Subuh 2 rakaat tu tetap dah, tak boleh nak reka. Rasa tinggi iman hari ni, masya-Allah. Tak cukup lah 2 rakaat, 200 rakaat subuh hari ni. Bid'ah dalalah tu. Nah, maghrib 300 rakaat, isyak 400 rakaat. Berapi dah hari bukan hitam. Nah, bid'ah dalalah tu. Kenapa? Hak tu syarak tetap dah. Tak boleh ubah lah. Nah, hak ni syarak tak tetap. Syarak Allah, syarak biar. Nah, tapi perkara tersebut ma huwa minhu, ada sumbernya dalam Islam, maka perkara tersebut maqbulun, diterima. Tu jangan kita kata tak ada lah hadis pun maulid. Dia bukan kira adalah hadis, tak ada hadis, bukan kira nama. Hukum ni dibina di atas musamma, bukan atas nama ising. Nah, yaduru alal musamma la alal ismi al hukmu ni. Hukum ni dibina di atas musamma, bukan atas ising. Oh, kalau kira ising enggak. Nah, agak nama Omar, nama Timur halal selalu muka nama Islam. Omar pula tu. Omar kata kenal Omar. Ada? Oh, ada dalam Bukhari Omar. Halal agak gitu. Bukan gitu. Dia bukan atas nama. Gapo dia nama Omar tu? Agak. Haram juga. Boh dah cak masjid kau gapo kalau dah haram. Dia bukan nama dia tu jadi halal dah dah. Itu. Nah, sama juga maulid cari dalam sunah sittah tak ada. Haram tak gitu. Tengok tentatif programnya apa. Kalau ada dalil makbul. Kalau tak ada mardud. Gitu. Tertolak. Tu bawa orang cerdik. Nah, orang tanya, burger ni halal ke haram? You balik Quran tak ada sebut. Innama yakulul burger ramlil halalun. Tak ada lagu tu ni. Balik sunah sittah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Sunnah Ibnu Majah, Nasa'i, Abu Daud, tak ada berlaku. Akhirnya keputusan keluar, barang siapa makan burger haram hukumnya. Bid'ah dalalah, finnar. Oh, bergerak ada tu ni. Orang tanya, ustaz, roti ada sampai Nabi? Roti ada ya, ada. Al-khubzu ada dalam hadis banyak. Daging al-lahmu, ada. Cili pun ada. Halal, roti halal, daging halal, cili halal. Tapi kalau gabung jadi burger haram. Kan pelik lagu tu. Nah, jadi kalau nak pergi makan burger tu penat orang lagu ni. Order sesok orang panggil. Roti dulu. Muak roti dia ni. Sudah puak roti daging pula sudah puak daging, sah sikit. Cuh dalam mulut itu. Dari sini. Tidak kayak bodoh kayak gitu. Nah, kayak kita senang ikut ulama. Tak ada kena sosok dah. Nah, pakai gabung selalu. Ulama buat zaman berzamai dah makluk, kita pun buat. Kenapa? Tentatifnya ada dalil. Maka perbuatan ni diterima. Kenapa? Tujuan kita untuk syukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Barang siapa tak syukur pada manusia, dia tak syukur pada Allah. Nah, jadi kita syukur pada Nabi Muhammad, kita syukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tanda kita syukur, kita ingat. Maka sahabat, kembali pada hadis Sahih Muslim tadi. Sahabat kata, jalasna ya Rasulullah nad'ullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lidinihi wa manna alaina bika. Kami berkumpul duduk ramai-ramai. Ni, macam kita duduk ramai-ramai ni. Berdoa pada Allah dan puji Allah kerana Allah bagi kami masuk Islam dan kerana Allah Ta'ala bagi nikmat nombor satu paling agung, manna alaina bika, iaitu dengan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah jawab, Allahi ma ajlasakum illa zalika. Demi Allah, adakah betul mu duduk ni tujuannya hak ni saja, tak ada hal lain dah selain pada ni? Ni juga, ni je tujuan mu duduk ni. Duduk ramai-ramai berkumpul gini. Kenapa? Puji Allah Ta'ala, alhamdulillah wasyukru lillah. Contoh, duk puji Allah Ta'ala, duk berdoa dengan Allah Ta'ala, duk syukur dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Nikmat Islam kita, nikmat Nabi Muhammad dilahirkan, kita dapat Nabi Muhammad. Tu ya kau ni, betul kau tu je tujuanmu? Tujuan fafakmu duduk? Qalu, jawab mereka itu as-sahabatu, Allahi ma ajlasana illa zalika. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada tujuan lain kami duduk di mereka, tu je tujuan kami. Macam kita ni ada tujuan lain lagi, nak makan nasi lauk kubah seko katanya Baba Yusri. kubah seko katanya Allah. Kita ni ada tujuan lain lagi. Sahabat tak ada tujuan lain dah. Kumpul wak halakah tadi tu, tu je tujuannya, nak syukur pada Allah Ta'ala dengan sebab Islam, dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila sahabat kata lagu tu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama inni lam astahlifukum tuhmatan. Tu ama inni lam astahlifukum tuhmatan lakum. Rasulullah kata, sebenarnya tidaklah aku ni nak akak bersumpah sangat, nak mentahmoh ke kamu, tidak. Patut kenapa Rasulullah tu siapa kau bersumpah lana tak tahu. Wa innama, dan hanya sanya kata Rasulullah, atani Jibril alaihi salam, mendatangi akan aku oleh Jibril alaihi salam. Jibril kata mana? Fa akhbarani, mengkhabar Jibril akan daku, anna Allah azza wa jalla yubahi bikum al malaikah. Jibril mari royak ke aku, Allah Ta'ala berbangga-bangga dengan sahabatmu yang duk buat halaqah dalam masjid tu. Allah Ta'ala bangga dengan malaikat. Allah Ta'ala duk bangga ke malaikat di langit. Sebab itulah aku tu tanya, mu duk buat halaqah ni kenapa tujuannya? Kenapa? Karena Jibril mari cerita ke aku, Allah Ta'ala bangga dengan malaikat di langit dengan sebab halaqah perkumpulan kamu. Maka kerana tu aku tu tanya fokmu, tujuan apa mu duduk kumpul ramai-ramai ni? Mu jawab tujuannya kerana nak syukur, nak puji, nak doa pada Allah, kerana dapat nikmat Islam dan dapat nikmat yang paling agung, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni. Jadi perbuatan kita, tutup guru kita di pondok-pondok duk ajar siapa kau yang kapur pun duk buat dah jak dulu sampai kelar ni, sebenarnya telah dibuat oleh sahabat. Berkumpul ramai-ramai, puji Allah, doa pada Allah, atas apa sebab? Atas nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad bawa Quran, yatlu alaihim ayatihi. Nabi Muhammad bawa ayat Quran. Kalau tidak Nabi Muhammad tak kenal Quran kita. Kalau kita kata Nabi Muhammad supaya kita, baik Quran turun kita direct, kita jadi Nabi pula, boleh gitu tak boleh. Nabi ni khiyarun min khiyarih, yang dipilih daripada yang terpilih. Jadi Nabi bukan seperti kita. Inni lastu ka hayatikum, aku bukan seperti hayahnya kamu.
Benar Nabi Bashar? Ya, manusia, ya manusia. Tapi bukan manusia biasa. Kayak kita mengaji dalam ilmu akidah. Harus wajaizun fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-a'radul bashariyatu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Kayak mengaji dari sifat 20 kan? Harus pada hak para nabi bersifat dengan sifat kemanusiaan yang tidak membawa kurang martabat mereka itu yang maha tinggi. Ya Nabi makan, ya Nabi bini, ya Nabi sakit, ya Nabi minum air, dahaga, ya. Tapi semua tadi itu bukan seperti makan kita, bukan seperti berbininya kita, bukan seperti tidurnya kita, bukan seperti laparnya kita. Bukan. Rasulullah lapar sampai ikat batu di perut 3 hari perang Khandaq. Sahabat sehari baru lapar, tak gerak nak katak batu hak besar. Pergi mengadu ke Rasulullah. Rasulullah 3 hari dah ni. Sahabat baru sehari tak makan, tak gerak nak katak batu. Rasulullah hak 3 hari dah tak makan, ambil apa kita kata? Tuku ke berapa dah ni kayu, legum katak atas batu hak besar tak mampu dipukul oleh sahabat-sahabat yang lain, hancur berat jadi debu. Kuat tak Rasulullah? Kuat. Gagah Rasulullah. Sahabat-sahabat semaya Ahlus Suffah seumpama Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, kami Ahlus Suffah ni biasa semaya belakang Nabi gedug-gedug goni bating. Bapa lapar sangat-sangat tak tahan. Siapa guling gebah guli bating pesal. Lapar. Rasulullah lapar tak pernah guli bating. Tenang. Bahkan bila orang ajak, sahabat ajak pergi makan rumah Rasulullah, Rasulullah ajak pula ramai-ramai orang main makan sekali. Rasulullah bertindak sebagai sahibut ta'am. Jo kerak roti, jo akak sup daging, jo 100 orang sahabat, 80 orang sahabat makan kenyang. Barulah Rasulullah tu makan dengan tuan rumah. Itu Rasulullah. Sama dengan kita. Kita bedah dulu baru beri tetamu dek tu ni. Tuan rumah makan senyap-senyap, buat baru tetamu makan. Tahu tak apa, hamba kenyang dah. Rasulullah lain tu. Sama tak Rasulullah kita? Dah. Tanamu ainai. Memang mata aku pejam kata Rasulullah, tapi hati aku jaga. Aku lihat kamu, ketika mana aku membelakangi kamu, aku melihat kamu seperti di depan. Itu Rasulullah kata. Sama tak Rasulullah seperti kita? Muhammadun bashar lakal bashar bal bainal yakuti wal hajar. Itu Rasulullah. Yang kita kata Rasulullah supaya kita kau manusia. Jangan iya manusia, tapi manusia luar biasa. Itu. Manusia luar biasa. Pukul apa ni Bapa Yusri? Hamba duk tengok jayat tadi lagi. Boleh dah deh. Boleh deh. Sejuk dah makannya Bapa Yusri ayat. Mudah-mudahan kita duduk kupu ramai-ramai malam ni seumpama sahabat kupu tadi lah. Apa? Allah berbangga dengan malaikatnya di langit. Bukan Allah di langit, jaga-jaga tu. Allah berbangga dengan malaikatnya di langit. Tak boleh kira ni budak-budak ngatuk kaya duduk peni-peni lalak kata tu hidup langit ustaz ayat. Allah berbangga dengan malaikatnya yang berada di langit. Malaikat dia di langit Tuhan tu tak tepat. Tak? Mudah-mudahan kita tu jadi sebab tu. Kalau betul-betul niat kita berkumpul malam ni nak syukur pada Allah sebab diberi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yatlu alaihim ayati. Rasulullah baca ayat Quran untuk kita. Wa yuzakkihim. Rasulullah menyucikan jiwa kita. Orang tak ada syekh, maka Rasulullah telah syekh. Dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Nawawi Banten, dia syarah kitab Risalah Jami'ah. Kalau tak silap nama kitab Bahjatul Wasail. Disebut dalam tu selawat ke Nabi itu ialah syekh liman la syaikhulah, liman la syaikhalah. Itu kalau tak silap bunyi ayat dia. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam syaikhun liman la syaikhalahu. Selawat ke Nabi itu ialah guru, syekh, tarbiyah bagi siapa yang tidak ada guru baginya. Kita lah ni nak cari syekh ni payah. Kok banyaknya bukan syekh, seh. Jadi panjang pula lah kecik ni bahaya ni. Kok banyaknya seh, bukan syekh. Ini hati-hati ni.
Kalau di Selangor banyak. Allah, kalau di Perak tak tahu kan. Di Selangor banyak. Mula belum pindah di Sungai Buloh, duduk di kota Damansara. Ada seorang hamba Allah tu, dia mari cerita kata, Syekh Tarekat. Tarekat dia nama Tarekat. Nama tu betul. Nama Tarekat tu Muktabar. Tu hak bawa tu hak murtabaknya. Nah, Tarekat tu nama Muktabar. Tu hak bawa tu murtabak daging, murtabak ayam. Dia kata Syekh dia ni tak semaya kata. Bila tanya kenapa Syekh tak semaya, Syekh dia jawab gini, bermula sembahyang, bermula kok macam kita pondok kata. Bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Jasadmu itu menjadi ulat, menjadi makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Oh, waya. Macam hikam deh. Nah, tu gak kalau anak murid gak, kalau anak murid tarekat, masya-Allah, madat ya Syekh, masya-Allah. Ayat ni ayat Ali tinggi lah ayat ni, masya-Allah ni macam wali dah tubik daripada mulut yang cakap gitu. Padahal kalau orang mengaji sifat 20 ni tak apa lah lu ni bukan Syekh ni Syekh. Yang bakit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu tu kapi i'tiqad lagu tu i'tiqad falasi bisalasatin kafaral falasifatul aida idza ankaruha wahyal musbatta ilmun bijuz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. 3 perkara dikafirkan puak falasifah oleh ulama kita ahli sunnah. Sebab apa? Engkar mereka falasifah dengan 3 perkara. Mana? Ilmu Allah dengan secara berjuzuk. Dan Allah Ta'ala tahu dengan secara sebutir-sebutir, juzuk-juzuk. Falasifah kata dah, Tuhan tahu umum gitu ya, kulli ya, tidak juz'i. Nah, alam ni baharu, falasifah kata qading. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dihimpun kita dengan jasad padahal dulunya kita bangkai mayit. Falasifah kata dak, kita kalau dibangkit pun hanyalah roh. Nampak? Sebab tu jangan kita ni gaduh sangat tarekat. Almarhum guru kami Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu Pak Suhami, selalu dia pesan, jangan duk gaduh ambil tarekat, ngaji dulu. Ha tu. Ngaji dulu kata. Kenapa? Kata Imam Abi Madian, fa'lam anna tariqata hadzal qaum dari satu. Ketahuilah olehmu bahwasanya jalanan ini kaum sufi pada kurun yang ke-6 tu hacul lebur dah. Artinya nak cari hak betul tu susah. Banyak dakwah-dakwah. Lebih-lebih lagi pada zaman kita. Sebab tu almarhum Tok Haji Soleh kata ngaji sifat 20 jangan tinggal. Betul sungguh. Sebab apa? Benteng. Tengok. Kalau orang ni mengaji sifat 20 kan, nyata apa dah tok sih tadi tu. Menipu musyih apa mengajar ilmu falasifah ni. Nah, bangkit bertemu roh saja. Mana bangkit dengan jasad? Ini penting. Nah, wa yuzakkihim, Rasulullah lah yang menyucikan kita. Maka sebab tu kalau tak ada guru, selawat ke Nabi banyak. Wa amadalail khairat. Nah, baca selawat banyak. Mudah-mudahan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati kita dibersihkan oleh Allah Taala sebagaimana Allah Taala sebut tugas Nabi, wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Nabi Muhammad tugasnya mengajarkan Alkitab. Alkitab di sini Al-Quran lah. Tapi setengah daripada ulamanya dia tafsir kata Alkitab ni al-iman. Sebab apa al-iman? Sebab iman ni daripada sejak tu Adam sapalah Nabi Muhammad semua sama. Nah, Taurat, Injil, Zabur, Quran, suhuf kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, wahyu-wahyu bagi Nabi hak tidak ada risalah, tak ada suhu, tak ada kitab. Nah, tentang iman sama. Tak ada beza. Tak ada beza sikit. Cuma metod tu beza lah macam kita. Nak mengaji tauhid, tak mengaji dalam Quran direct gitu. Ngaji di kitab tauhid. Nah, nak mengaji fiqh, tak mengaji di Quran direct gitu. Ngaji di kitab fiqh. Nak mengaji akhlak tasawuf, tak mengaji direct di Quran gitu. Ngaji di tasawuf. Nah, gitu. Karena ulama tu gali daripada lautan Quran dan Sunnah, jadikan silibus ilmu. Nah itu. Metod tu beza. Isinya sama. Iman sejak tu ada siapa Nabi Muhammad, hak tu lah sama.
Sebab tu Alkitab, al-iman. Wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmah makna kebijaksanaan. Setengah ulama kata al-hikmah ay asy-syariah. Kenapa syariat ni tak sama? Nabi Musa syariat lain, Nabi Muhammad syariat lain. Nabi Musa kalau kena najis tak boleh cuci dah, kena gunting dulu. Itu. Banyaklah orang panggil jahit-jahit kalau zaman Nabi Musa mula. Kita tak boleh dobi, boleh dry cleaning lah, boleh macam-macam. Taubat kena bunuh diri. Kita dah mengalir air mata menyesal gitu cukup. Tu lain syariat, lain Nabi, lain syariat. Dan syariat Nabi kita menasahkan syariat Nabi dan syariat Nabi lain. Jadi al-hikmatut tasyri', ada ke? Kalau ngaji ada satu mata pelajaran ilmu nama hikmatut tasyri'. Hikmat disyariatkan semaya 5 waktu, bapa zuhur, bapa asar, bapa isyak, bapa mimpi keluar air mani kena mandi wajib pada air mani titik 2 titik ya, mandi wajib berok tubik tahib besar-besar lengan. Tapi ambil air semaya je. Muka tangan sikit sampai siku, sapu-sapu kepala sikit, kaki sampai kulali. Apa hikmah? Itu dia panggil hikmah. Syariat tu hikmah. Kalau tidak Allah Ta'ala bangkitkan Nabi Muhammad, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Pasti kita berada dalam keadaan sesat yang sangat nyata. Maka karena itu kita syukur kepada Nabi Muhammad, kita syukur pada Allah. Terima kasih kepada Nabi Muhammad, terima kasih pada Allah. Jangan lupa jasa Nabi Muhammad. Kerana apa? Karena nanti akhirat kita akan bertawassul, menjadi wasilah di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan syafaat baginda Nabi untuk kita menjadi ahlus saadah, ahlun najah, ahli yang berjaya melepasi daripada titian sirat, daripada dihumban masuk di dalam api neraka, yang mana neraka tidak mampu kita nak tahan sabar, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fama asbarahum 'alan nar, kamu tidak akan dapat sabar dengan api neraka aku, kata Allah. Jadi hamba rasa cukup setakat tu. Dekat ku sebelah dah ni sejuk sungguh dah makanannya. Yang kekurangan tu daripada kekurangan hamba sendiri, yang baik tu semuanya datang daripada Allah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.